Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tentang hukum Kepler. Hukum Kepler dikemukakan oleh Johannes Kepler, seorang ahli saintis dan matematik Jerman. Beliau telah mengemukakan 3 hukum yang membincangkan tentang pergerakan planet-planet mengelilingi matahari. Hukum Kepler pertama, Kepler's first law, state that all planets move in elliptical orbits with the Sun at one focus. Semua planet bergerak dalam orbit berbentuk elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Untuk lebih memahami pernyataan dalam hukum Kepler pertama, kita akan bincangkan secara ringkas ciri sebuah elips. Sebuah elips mempunyai 2 fokus yang terletak pada paksi major. Paksi major lebih panjang berbanding paksi minor. Matahari berada pada salah satu fokus elips tersebut. Look at the animation. The Earth moves around the Sun in elliptical orbits. Bumi bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips. The Sun at one focus point of the ellipse. Matahari berada di salah satu titik fokus elips tersebut. Kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major yang hampir sama panjang dengan paksi minor. Oleh itu, bentuk elips orbit planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Maklumat tambahan tentang Earth's orbit. Orbit bumi mempunyai bentuk elips yang hampir bulat. Ini kerana paksi major dan paksi minor hampir sama panjang. Bumi mengelilingi matahari dalam tempoh kira-kira 365 hari. Bumi terletak pada jarak yang paling jauh dari matahari pada 4 Julai setiap tahun, iaitu kira-kira 152 juta kilometer. Titik ini disebut sebagai aphelion. Manakala bumi akan terletak pada jarak yang paling hampir dengan matahari pada 3 Januari setiap tahun, kira-kira 146 juta kilometer. Titik paling hampir ini disebut sebagai perihelion. Ini adalah aktiviti 3.11 bagi melakar bentuk elips berdasarkan konsep Dwi-fokus elips menggunakan pensel, benang, 2 paku payung, kertas A4 dan papan lembut. Pacak paku payung pada 2 titik. Ikat hujung benang itu kepada 2 paku payung. Tegangkan benang dengan mata pensel seperti ditunjukkan dalam video dan gerakkan pensel dari paksi meja di sebelah kiri ke paksi meja di sebelah kanan. Ulang di bahagian atas untuk memperolehi bentuk elips yang lengkap. Seterusnya, hukum Kepler kedua. Kepler's second law state that a line that connects a planet to the Sun sweep out equal areas in equal times. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Untuk lebih memahami pernyataan dalam hukum Kepler yang kedua, kita perhatikan kepada rajah ini. Sebuah planet bergerak dari A ke B dalam selang masa yang sama apabila bergerak dari C ke D. Planet bergerak dari A ke B dengan jarak yang lebih jauh berbanding apabila bergerak dari C ke D. Ini kerana ketika planet bergerak dari A ke B, planet melintasi titik perihelion di mana jarak planet dari matahari paling pendek dan menyebabkan lajunya bertambah. Ketika planet bergerak dari C ke D, planet melintasi titik aphelion di mana jarak planet dari matahari paling jauh menyebabkan lajunya berkurang. Pada kedua-dua selang masa ini, planet mencakupi luas yang sama iaitu
luas A1 sama dengan luas A2. Untuk lebih memahami hukum Kepler yang kedua, kita lihat animasi seterusnya. Sebuah planet tidak bergerak pada kelajuan yang tetap. Planet bergerak semakin laju apabila semakin dekat dengan matahari. Apabila sebuah planet menghampiri perihelion iaitu titik di orbit yang paling dekat dengan matahari, ia bergerak lebih pantas daripada kedudukannya di aphelion iaitu titik yang paling jauh daripada matahari. Dalam kes pertama, garis yang menghubungkan planet ke matahari sangat pendek. Tetapi kerana planet ini bergerak lebih cepat, ia meliputi jarak yang jauh. Dalam kes yang kedua, segmen garis jauh lebih panjang, tetapi planet bergerak lebih perlahan. Walau bagaimanapun, luas yang dicakupi dalam sela masa yang sama adalah sama. Seterusnya kita akan membincangkan hukum Kepler ketiga, Kepler's third law. Kepler's third law states that the square of the orbital period of any planet is directly proportional to the cube of the radius of its orbit. Kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. Berdasarkan hukum Kepler yang ketiga yang membincangkan tentang hubungan antara jejari orbit dan tempoh orbit, kita boleh menerangkan mengapa planet-planet yang mempunyai jejari orbit yang kecil seperti Mercury dan Bumi mempunyai tempoh orbit yang singkat, manakala planet-planet yang mempunyai jejari orbit yang besar seperti Uranus dan Neptune mempunyai tempoh orbit yang panjang. Sebuah planet dengan jisim M kecil sedang melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari dengan jisim M besar. Planet itu mengelilingi matahari kerana wujud daya graviti antara matahari dengan planet itu atau dipanggil sebagai daya memusat F. Planet itu mengelilingi matahari dengan jejari orbit R, laju linear planet V dan tempoh orbit T. Hukum Kepler ketiga boleh dirumuskan menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Rumus hukum kegravitian semesta Newton, F sama dengan G(m)m bahagi R kuasa 2 dan rumus konsep gerakan membulat F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Daripada kedua-dua rumus, kita dapati daya memusat sama dengan daya graviti, iaitu mv kuasa 2 bahagi R sama dengan G(m)m bahagi R kuasa 2. Kita hapuskan sebutan M kecil di kedua-dua bahagian formula. Kita perolehi formula V kuasa 2 bahagi R sama dengan Gm bahagi R kuasa 2. Kita ringkaskan lagi formula. Kita dapat V kuasa 2 sama dengan Gm bahagi R sebagai persamaan pertama. Laju linear planet V sama dengan jarak dilalui dalam satu orbit lengkap bahagi tempoh orbit T. Jarak dilalui dalam satu orbit lengkap merupakan satu lilitan bulatan 2 pi r. Maka laju linear planet V sama dengan 2 pi r bahagi T sebagai persamaan yang kedua. Gantikan persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Kita perolehi kuasa 2 pi r bahagi T sama dengan Gm bahagi R. Akhir sekali, kita perolehi formula T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi Gm. Daripada terbitan rumus, kita perolehi rumus hukum Kepler ketiga ialah T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi Gm darab R kuasa 3, di mana nilai 4 pi kuasa 2 bahagi Gm adalah suatu pemalar. Maka, kita perolehi hubungan T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Kita boleh menggunakan rumus hukum Kepler ketiga dalam menentukan jejari orbit dan tempoh orbit sesuatu planet dengan membuat perbandingan di antara planet tersebut dengan planet yang lain. Sebagai contoh, planet 1 mempunyai tempoh orbit T1 dan jejari orbit R1. Rumus hukum Kepler ketiganya ialah T1 kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi Gm R1 kuasa 3 sebagai persamaan pertama. Bagi planet yang kedua, tempoh orbitnya ialah T2 dan jejari orbitnya R2. Maka rumus hukum Kepler ketiga bagi planet kedua ialah
T2 kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM R2 kuasa 3 sebagai persamaan yang kedua. Setelah persamaan 1 dibahagikan dengan persamaan kedua, kita perolehi T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Rumus ini boleh digunakan untuk menghitung jejari orbit dan tempoh orbit sebuah planet. Ini adalah contoh-contoh soalan yang menggunakan rumus hukum Kepler yang ketiga. Anda boleh merujuk kepada buku teks anda. Selamat belajar.